Salam sejahtera tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian. Apa khabar? Semoga sihat, sejahtera dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan kesihatan buat tuan-tuan, perempuan dan sekeluarga. Alhamdulillah, kita masih lagi berkesempatan untuk ke udara. Saya dapat lagi diberikan hafaz oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan lagi sesi ilmiah diskusi tentang COVID-19 dan Imam Mahdi. Kisah akhir zaman yang tak pernah habis ya. Kalau kita nak kupas, kalau kita nak bincangkan, memang akan sentiasa adalah input-input yang boleh kita perhalusi, yang boleh kita gunakan untuk membuat satu rumusan-rumusan ataupun membuat kajian-kajian. Lebih-lebih lagi pada saat ini ya, saat kita masih lagi dalam situasi lockdown, masih lagi dalam keadaan yang mana tidak ada lagi kebebasan yang mutlak untuk keluar ke mana-mana. Jadi ambillah kesempatan dan ruang yang ada ini untuk sama-sama kita membuka balik lagi lah cerita yang sama, dimensi baru yang akan mencorak kehidupan yang lebih sejahtera, kehidupan yang penuh dengan keharmonian, yang tidak ada lagi permasalahan-permasalahan atas sama dalam isu-isu yang berkait tentang sosial, ya, mungkin akan mengaitkan isu-isu ekonomi, ya, mengaitkan isu-isu budaya dan sebagainya. Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, walau di mana juga berada, saya amat berterima kasihlah kepada yang memberi komen-komen di YouTube channel saya, dan saya perhatikan dah semakin ramai yang menyokong atas usaha yang saya gemblengkan pada saat ini. Usaha yang sebenarnya bukanlah semalam yang saya buat dia, ataupun 2 hari lepas. Sebenarnya dah lama dah, mengambil masa yang sangat panjang ya, daripada usia saya 9 tahun saya bercakap perkara yang sama sampai dah masuk 5 siri dah 50 lebih dah menempuh begitu banyak perjalanan yang saya lihat dan saya tempuh sendiri, dan akhirnya saya akan jadikan dia sebagai satu disiplin ilmu yang namanya alam teologi. Mungkin ramai yang tidak lagi mengetahui apakah itu alam teologi. Ini alam teologi ya, dalam bukunya salah satu buku yang mana ianya adalah ilmu sains ya. Dia bukan satu falsafah sahaja, dia bukan satu teori saja, dia adalah applied science, ilmu yang telah dipraktiskan ya, bukan lagi sebagai disiplin yang untuk kajian akademik saja, tetapi dia juga telah digunakan untuk pembangunan teknologi. Jadi saya hari ini saya akan teruskan lagi lah, kerana bercerita yang lain tak masuk pula ya dengan topik kita, tajuk kita itu sambungan yang keempat, COVID-19 dan Imam Mahdi dan akhir zaman. Semalam telah saya ceritakan tentang sifat ataupun karakter ataupun sikap yang ada pada COVID-19 untuk dijadikan sebagai suatu perbandingan kepada Imam Mahdi. Jadi hari ini apa lagi ya yang nak disampaikan oleh Masa Bayu ni. Baiklah tuan-tuan dan perempuan, saya pun macam tuan-tuan juga menunggu juga ni, apa lagi yang nak disampaikan. Tengah tunggu beradab ni, apa ya yang Masa Bayu nak cakap. Jadi saya bercakap pun, saya pun nak tahu apa yang saya akan dapat. Jadi bukanlah maknanya saya bercakap mengajar tuan-tuan dan perempuan. Saya bercakap ni pun saya belajar dengan diri saya. Jadi saya bercakap, dan masa saya bercakap saya pun dengar jugalah apa yang saya cakap. Nak faham istilah ni adalah kita mengajar diri kita dan kita belajar dengan diri kita. Jadi topik hari ini, sambungan yang keempat, adalah tentang perkara yang asas kepada COVID-19 dan Imam Mahdi. Ada hubungan di antara satu sama lain. Baiklah, matlamat yang dicapai kepada setiap sesuatu perkara akan berbalik kepada permulaan. Maksudnya apa yang kita niatkan, itu yang kita akan capai. Apa yang kita inginkan daripada awalnya, maka kita merancang apa yang akan kita capai ke depan. Maka dalam aspek ini tadi, kita harus melihat setiap sesuatu, hasil yang diperolehi, sama ada
mencapai apa yang kita inginkan atau tidak, selalu kita akan lihat berdasarkan kepada pelaksanaan kita, apa yang kita telah lakukan berdasarkan apa yang kita telah rancang, ikut kepada apa yang kita niatkan daripada awal. Maka berbalik kepada persoalan ini tadi, untuk kita fahamkan tentang COVID-19, dia mempunyai satu perkara sahaja, iaitu asal dia. Asas dia apa tujuan dia, apa kehendak dia, dan apakah yang menjadikan, kalau dekat istilah orang-orang awam, dia suka sebut perkataan motivate dia, apakah yang menyebabkan dia motivate sehingga dia teruskan proses yang dia ada pada hari ini, kerana banyak sangat isu-isu baru yang timbul dengan persoalan COVID-19. Dan daripada situ kita akan dapat faham juga perbandingan dengan Imam Mahdi. Macam mana yang saya masukkan sini, tuan-tuan dan puan-puan, yakni kita berbalik kepada apakah yang mendorong untuk COVID-19 ini tadi, dan apakah yang mendorong dia. Sebelum ni saya dah terangkan tentang environment dia. Dia perlukan suasana yang bersesuaian, pattern yang sama. Kalau dia katakan COVID-19, maka dia perlukan kekotoran, tempat yang kotor. Kotor tu bagi kita, bukan bagi dia. Bagi dia kotor itulah environment dia. Jadi kita mengatakan dia kotor kerana dia tidak bersesuaian, tempat itu tidak bersesuaian dengan fitrah kita. Jadi itu dah saya bicarakan, telah saya terangkan daripada video yang pertama, video yang kedua, malah video semalam pun sama juga, saya terangkan sikit sebanyak tentang perkara tersebut. Tetapi ini berbalik kepada niat. Jadi virus pun ada niat ke? Ini persoalan timbul dalam diri tuan-tuan dan puan-puan. Adakah dia berlaku tiba-tiba ataupun bagaimana? Maka kalau kita nak faham di situ, kita kena faham asas dia. Asas kepada setiap kejadian makhluk. Bila kita mengambil proses kejadian makhluk, telah saya terangkan semalam, dominan kepada COVID-19 adalah unsur api. Sedangkan dominan kepada unsur kepada Imam Mahdi adalah unsurnya adalah tanah. Maka ada dua perbezaan ini tadi, maka dia mempunyai prosedur yang bertentangan atas posisi masing-masing. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, bila kita lihat kepada perkara niat, iaitu apa sebenarnya yang dia inginkan, apakah yang dia inginkan, apa yang ingin dia lakukan, adalah satu perkara sahaja, iaitu di antara faktor diri sendiri dan faktor ramai. Begitu juga dengan Imam Mahdi, faktor diri dia sendiri dan faktor ramai. Maka niat dia akan menjelaskan apakah hasil yang akan dia capai, dan apakah hasil yang akan dicapai oleh Imam Mahdi, dan apakah hasil yang akan dicapai oleh COVID-19. Maka di sini kita lihat semula kepada persoalan, apakah yang mendorong dia, apa tujuan dia sebenarnya, apakah yang menyebabkan dia ni melakukan tugasan-tugasan dia macam yang berlaku dalam saat ini. Maksud tugasan dia ialah yang dia dah buat sekarang ni. Adakah itu sebagai satu perkara yang berlaku secara kebetulan, ataupun itu dah memanglah, itu dah ditakdirkan, kita kata ini Allah dah takdirkan, Allah dah jadikan begini, dah memang inilah balasan kepada manusia-manusia yang hengkar dan sebagainya. Sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, kita berbicara dengan cara saintifik, kita berbicara dengan fakta-fakta yang harus kita pegang. Jangan kita duduk dalam suasana bersangka-sangka, jangan kita ambil kerja Allah, jangan kita ambil kerja Tuhan, kita meletakkan itu, meletakkan ini, kita tidak ada fakta yang jelas lagi. Maka itu urusan Allah dan hamba-hambanya, urusan Allah dengan kita, dengan tuan-tuan dan perempuan, dengan saya, dengan semua makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Kita tidak tahu. Bukan urusan kita untuk kita memahamkan persoalan-persoalan tersebut dan meletakkan hukuman. Tidak ada tanggungjawab untuk kita meletakkan hukuman kepada sesiapa
tetapi kita disuruh menguruskan apa juga yang ada di atas muka bumi ini atas kapasiti yang Allah berikan kepada kita. Berbeza dengan sikap mereka-mereka yang suka meletakkan hukuman itu berbalik kepada tujuan saya nak sampaikan topik yang keempat. Itulah dia peranan dan itulah dia tugas dan juga tujuan COVID-19. Semalam saya dah ceritakan tentang dominant factor. Maka niat dia, tujuan dia adalah untuk penguasaan. Untuk menguasai. Dia akan datang dengan sifat menguasai, dengan niat menguasai. Menguasai apa yang ada di sekelilingnya. Bila dia datang dalam suatu tempat, maka sebelum dia sampai di situ, dia akan melihat dulu environment-nya. Dia akan melihat sesuai tak sesuai. Dan apabila dia melihat itu tidak bersesuaian, maka dia tidak akan ada upaya untuk melakukan penguasaan. Dia tidak akan mampu untuk menguasai. Itu yang saya katakan, semua ni ada hubungan dia. Daripada video pertama sampai video yang ketiga, ada hubungan dia. Kebersihan yang saya ceritakan semalam, kemudian sifat dia yang saya ceritakan semalam. Semua itu ada hubungan dengan penguasaan. Niat dia nak menguasai. Dia ingin menguasai dan dia memiliki apa yang ada di sekeliling dia. Jadi kalau ada yang berdekatan ataupun di mana-mana sekalipun, dia akan pergi, dia akan ambil. Maka dalam konsep COVID-19 adalah virus yang memerlukan tenaga. Maka apabila dia memerlukan tenaga, maka dia akan mengambil tenaga yang ada di sekeliling dia. Dia tidak akan peduli dengan apa cara sekalipun, dia akan ambil. Maknanya dia sampai di situ, maka dia kata inilah tempat dia, dan dia akan mengambil resources, sumber-sumber di sekeliling dia, sehingga habislah sumber-sumber tenaga yang ada. Dan selepas dia mengambil sumber-sumber tenaga yang ada di sekeliling, dia membina kolonial dia, ataupun membina empire dia di dalam kawasan tersebut. Maka wujudlah satu kelompok yang kecil, kemudian membesar atas dasar penguasaan. Itu niat dia. Dia menguasai. Tetapi masalahnya menguasai itu tadi tanpa dia meletakkan posisi kepada yang lain. Dia menguasai atas diri dia sebagai nukleus. Dalam arti kata lain, dia sahaja yang benar. Pihak yang lain tidak ada yang kebenaran. Pihak yang lain tidak akan mendapat memberikan apa-apa usul dan tidak akan dapat memberikan apa-apa pun pandangan, kerana bagi dia mutlak. Dia mutlak. Dia sahaja yang benar. Dia sahaja yang betul. Cakap macam mana sekalipun, dia sajalah yang akan menyatakan sesungguhnya tidak ada yang benar melainkan benar, yakni aku yang benar. Itu konsep yang ada pada COVID-19. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Macam biasa dengar tak? Sikap yang sebegini? Biasa dengar tak suasana yang sebegini? Ini pentingnya kita membuka diri dengan tenang untuk memahamkan. Kerana sekali lagi saya katakan, channel saya ni channel untuk yang mahu berfikir. Kalau tak mahu berfikir, berpeluh nanti terbit peluh. Kerana saya suruh tuan-tuan dan puan-puan, mengajak tuan-tuan dan puan berfikir. Maka penguasaan ini untuk difahamkan kena berfikir. Itulah niat dia dan itulah matlamat dia. Dia bila melakukan sesuatu, dia akan cari, dia akan usaha, kerana dia akan meletakkan diri dia. Maka di sinilah datangnya persoalan mementingkan diri sendiri. Diri dia sendiri. Dan daripada situ, dia tidak pedulikan yang lain. Ini masalah yang berlaku di dalam sistem yang ada pada COVID-19 kepada kita, bukan kepada dia. Itu memang kebaikan bagi dia. Itu adalah fitrah dia. Dan memang itu cara dia. Baik bagi dia, tetapi buruk kepada kita sebagai manusia. Kerana kita ada masyarakat, kita ada saudara, kita ada anak-anak, kita ada anak isteri, kita ada keluarga, dan kita ada teman-teman, kawan-kawan, dan hidup kita adalah saling bergantung di antara satu sama lain. Sedangkan dalam aspek COVID-19, dia bergantung dengan yang lain sebagai sumber tenaga.
Dia mengambil tenaga, diperahnya semua tenaga-tenaga di sekeliling yang ada untuk kelangsungan hidup dia. Untuk dia memastikan dia akan ada tempat kekal di situ. Jadi dia akan perah. Dia akan peras. Apa juga caranya, macam mana caranya sekalipun, sehingga kurus keringlah masyarakat di sekeliling dia. Sehingga tinggal tulang temulang. Masyarakat dia kan apa, semua bekalan-bekalan makanan mereka diserahkan kepada bos, kepada king dia, kepada ketua dia, namanya COVID-19. Maka itulah proses penguasaan yang ada pada COVID-19. Itu niat dia daripada awal. Dia nak menguasai. Dia datang apa pun, dia nak menguasai. Dia dah tak peduli dah yang lain. Jadi dia mengambil ini sebagai satu ruang, satu peluang untuk dia mencapai matlamat dia, yang ini penguasaan di lokasi di mana dia berada. Kemudian dia akan cambahkan lagi, cambah dan dia merebak. Dia maksudnya dia menghantar koloni-koloni dia, menjajah daripada satu ruang yang kecil, ya, radius yang kecil. Kemudian dia mengembang luas lagi, epidemik, kemudian dia meluas dan menjadi pandemik. Dia kata lain, dia telah meluaskan jajahan dia di seluruh muka bumi, menguasai. Maka itu katakan penguasaan. Dia menguasai seluruh muka bumi. Kerana itulah topik kita pada hari ini, niat dia. Cuba tuan-tuan dan puan lihat mana dunia yang tidak kena dengan jajahan daripada COVID-19. Dan semalam saya dapat berita daripada sahabat saya, ya, daripada Itali. Nangis, ya. Dia kata Itali dalam keadaan yang darurat. Dan sehingga mereka mengatakan mereka tidak tahu nak buat apa-apa dah. Dia kata, tuan, ada tak jalan untuk membantu kami? Tolonglah. Kami dah tak tahu nak buat apa-apa dah. Kami dah tak ada jalan nak buat apa dah. Kami tak tahu nak cari kepada apa dah. Dan kalau tuan-tuan dan puan perasan, cuba tengok dalam video Perdana Menteri Presiden Itali menangis kerana dia dah tak tahu, dah hilang cara. Kenapa? Kerana topik kita hari ini telah dikuasai oleh COVID-19. Mereka tak tahu nak buat apa-apa. Mereka lari ke kiri, lari ke kanan. Ada yang keluar daripada rumah, duduk di tepi jalan, berselubung dengan baju pakaian-pakaian. Nak duduk dalam rumah takut, nak keluar rumah takut. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tidak insaf lagi, kalau kita tidak lagi melihat ini sebagai satu tanda, sebagai suatu cerminan untuk kita insafkan diri kita dengan apa yang sedang kita tempuh, yang telah kita lalui sebelum ini. Bila lagikah kita akan berubah, tuan-tuan dan puan-puan? Dah begitu banyak dah tanda-tanda yang telah Allah tunjukkan kepada kita. Begitu banyaklah suara-suara alam yang telah membisikkan dan membicarakan kepada kita. Wahai manusia, aku alam. Aku ingin menyatakan kepada kamu, ada sesuatu yang telah kamu lakukan yang telah menyebabkan aku sakit. Dan ingat, apabila aku sakit, maka kamu sebagai penghuni di dalam perut aku, di atas aku, akan menerima kesan dan akibatnya. Maka aku alam sedang berbicara, maka aku jadikan itu bukan kerana aku ingin menjadikan dia sebegitu, kerana tangan-tangan manusialah yang telah merosakkan aku, kata alam semesta. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang saya ceritakan tadi yang berlaku di Itali,
Begitu juga berlaku di negara-negara lain. Dan kita di Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, adalah tertinggi di Asia Tenggara. Tertinggi daripada yang lain. Dari segi nisbah, dari segi statistiknya. Dulu bila berlaku bencana-bencana di tempat-tempat yang lain, kita masih boleh duduk lagi di kedai kopi, kedai mamak berbincang, gelak ketawa. Kita tidak peduli dengan kisah yang berlaku bencana di tempat yang lain. Kerana kita rasa kita jauh daripada bencana. Kerana kita rasa diri kita tidak ada kena-mengena dengan bencana yang berlaku tersebut. Tetapi kita lupa manusia datang daripada sifat yang sama. Manusia yang pertama yang kita imani sebagai orang Islam datang daripada Nabi Allah Adam alaihi salam. Maka kita adalah anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Tidak ada satu pengecualian pun. Apa juga warna kulitnya, apa juga kepercayaan mereka, apa juga budaya yang mereka anuti, apa juga cara hidup yang mereka pilih, akhirnya kembali kepada satu, yakni mereka anak cucu Adam, termasuk kita. Maka Allah jadikan kita ini dalam bentuk yang memiliki warna-warna kulit berbeza, yang memiliki budaya yang berbeza. Bukan untuk kita saling berbalah di antara satu sama lain, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan untuk kita saling menuding siapa yang hebat, siapa yang tidak hebat. Bukan untuk kita meletakkan kelompok mana yang paling tinggi derajatnya. Ini bukan soal keturunan siapa yang mulia, tuan-tuan dan puan-puan. Ini bukan keturunan bapa siapa, anak siapa. Tetapi ini berbalik kepada individu, sama ada dia memberikan manfaat atau tidak kepada makhluk yang lain. Kerana sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada yang lain. Mereka yang sentiasa memberikan kebaikan kepada yang lain. Seorang petani yang pergi mengabdikan diri dia dengan hasil daripada tanah, dia telah menghasilkan tanaman-tanaman yang boleh diberikan kepada yang lain-lain. Semua jenis manusia keturunan beli daripada petani tersebut. Dia telah memberikan manfaat kepada yang lain. Maka inilah tuan-tuan dan puan-puan, kita harus mula menerima muhasabah diri lagi. Sedarlah, cerita saya hari ini cerita tentang akhir zaman. Saya bercerita tentang Imam Mahdi. Saya bercerita tentang COVID-19. Kerana saya tahu, saya telah lakukan kajian, saya telah melakukan penjelasan ini berpuluh tahun, berjalan 3/4 dunia. Tidak ada satu tempat yang saya tidak jejak dan saya sampaikan perkara ini. Saya terangkan perkara ini. Apa dia? Pentingnya kita melihat kebenaran kembali kepada jalan Allah dan pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah berhenti daripada menyampaikan perkara-perkara begini secara pendekatan saya, yakni secara saintifik, kerana saya seorang saintis. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, kita dah sampai pada satu saat yang perlu kita letakkan pilihan atas diri sendiri, sebagaimana yang katakan semalam. Maka hari ini cerita tentang Imam Mahdi. Kenapa saya ceritakan Imam Mahdi dengan COVID-19? Kerana cerita COVID-19 ini menjadi keyword cerita besar pada saat ini. Dan cerita Imam Mahdi, cerita yang besar pada saat ini. Juru penyelamat katanya, yang akan menyelamatkan kita di akhir zaman, yang akan memberikan jawapan kepada kita di akhir zaman. Maka saya ambil ini untuk saya menarik ataupun untuk saya membuka diri masing-masing. Oh, apa cerita tentang COVID-19 dan Imam Mahdi ni mulalah masing-masing nak tengok, nak dengar apa yang saya sampaikan. Sebenarnya itu adalah sebagai suatu peletakan untuk tuan-tuan dan puan-puan nak tengoklah YouTube saya ni. Bukan sebab ranking tinggi atau rendah.
Tapi ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk saya sampaikan kepada semua. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, ada amanah daripada Allah untuk sampaikan pada yang lain pula. Kita semua ni amanah Allah. Amanah Allah datang muka bumi. Sebab itu kita hidup datang muka bumi. Kita ni adalah champion. Kita adalah champion daripada berjuta sperma yang ada. Sewaktu persenyawaan kita menang. Kita ni champion, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi janganlah jadi loser. Jangan jadi makhluk yang kalah. Jadi makhluk yang champion, juara. Maka berbalik kepada COVID-19. Kenapa kita kalah dengan COVID-19? Dia menguasai, menyebabkan kita lemah. Maka berbalik kepada Imam Mahdi. Lalu tadi kita letakkan bagaimana COVID-19 niat dia penguasaan. Dia sampai dia nak kuasai. Bagaimana pula dengan Imam Mahdi? Maka datanglah, semua itu datang berpasang-pasang. Sebab itu alam teologi itu kita ada hukum dia. Hukum X yang nombor 3, hukum Z, salah sebut. Hukum Z yang ketiga, yakni berpasangan. Setiap sesuatu yang Allah jadikan di atas alam semesta ini, yang di antara langit dan bumi dan di antara keduanya, atas namanya makhluk, maka datang itu dengan pasangannya. Yakni datang berpasang-pasang. Maka apabila COVID-19, niat dia, penguasaan, datang kepada Imam Mahdi adalah penyerahan. Nampak tak bezanya kat situ? Submission, menyerahkan diri dia. Maka Imam Mahdi atas faktor penyerahan. Sebab itu perkataan pertama yang datang, yakni ya. Cuba baca dalam Quran tu. Ya. Ya bermakna ya. Dalam bahasa Melayu, ya. Yes. Yes dalam bahasa Inggeris. Kalau bahasa India apa ya? Kalau dalam bahasa Arab apa contohnya? Naam. Ya. Jadi penyerahan. Imam Mahdi niatnya adalah penyerahan, submission, tunduk, menerima, akur dan melaksanakan. Maka itulah yang ada pada Imam Mahdi. Bila dia datang, dia akan memberikan diri dia kepada kita. Bukan dia mengambil kita untuk duduk pada posisi dia. Dia berikan diri dia. Dalam arti kata lain, dia tawarkan apa yang dia boleh bantu. Kalau dia kata perlukan apa yang ada, kalau dia ada baju sekalipun, dia akan buka baju dia bagi pada mereka yang lebih memerlukan. Tapi tak adalah sampai tak berpakaian, sampai yalah tak berpakaian kan. Artinya kalau dia ada duit dalam poket dia selok poket dia. Bila orang kata nak duit, dia selok poket dia tak tengok, dia bagi terus. Tak tahu berapa banyak duit dalam tu. Mungkin duit dalam tu masa tu ada 1,000 lah contohnya. Dia selok, dia ambil duit tu, dia tak tengok pun. Dia tengok duit berapa pun dia bagi. Tak ada, dia ambil selok, dia bagi je. Sebab bagi dia, diserahkan. Itu diserahkan terus pada sesiapa yang meminta daripada dia. Kenapa? Kerana dia duduk pada posisi penyerahan. Maka diserahkan apa yang sebenarnya dia tahu bukan milik dia. Dia conduit. Balik semalam 2 hari lepas, conduit. Dia menjadi saluran untuk diserahkan kepada yang lain. Sebab itu selalu saya sampaikan perkara ini berbalik kepada cerminan Imam Mahdi, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya macam mana? Sifat rahmat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang ada pada Imam Mahdi. Takkan hilang dan takkan selisih walau satu besar
zarah sekalipun. Maka inilah yang akan kita lihat penyerahannya. Diserahkan diri dia bulat-bulat kepada Allah. Bagaimana Rasulullah menyerahkan diri dia kepada Allah, begitulah Imam Mahdi menyerahkan diri dia kepada Allah. Maka dia ambil apa yang ada pada dia, dia beri. Tentu dia tak pernah menolak. Buat apa pun dia kata ya. Tanyalah pada Rasulullah, dia tidak akan pernah berkata tidak. Kalau dia tak boleh lakukan, dia hanya diamkan diri sahaja. Dia kata la, tak pernah. Kalau ada kata begitu, mungkin saya terlepas pandang atas kajian saya. Ya, mungkin tuan-tuan dan perempuan yang lebih arif dalam soal tu, mungkin tuan-tuan ada sebenarnya Palmasa Bayu ada, dia ada sebut perkataan tidak. Tapi saya berdasarkan apa yang saya kaji, perkataan tidak yang dimasukkan tidak kepada Rasulullah adalah berdiam diri sahaja. Dia tidak akan lafaz tidak, kerana dia hanya diamkan diri. Maksudnya tidak ni kalau buat sesuatu, boleh tak yang ini? Nabi kata tak boleh, dia tak akan sebut begitu. Dia akan diamkan diri. Tetapi kalau kita sebut perkataan bertanya perkara-perkara yang dia ada kapasiti, dia akan terus berikan, menyerahkan. Maka penyerahan inilah yang ada pada Imam Mahdi, penguasaan yang ada pada COVID-19. Bagaimana tuan-tuan dan perempuan? Makin menarik tak? Makin jelas tak cerita ni? Bagaimana Imam Mahdi apabila dia pergi kepada masyarakat, dia akan menyerahkan apa yang dia ada, pengetahuan yang dia ada, harta yang dia ada, tenaga yang dia ada, dia serahkan kepada semua. Lebih-lebih lagi ilmu yang dia miliki, dia serahkan. Tapi persoalannya di sini, apabila beliau datang dan beliau sampai, ramai yang menolak penyerahan beliau. Ramai yang akan menjauhkan diri daripada beliau. Dia nak serahkan ilmu. Lari, gila dia ni. Orang cerita pasal dunia hari ni begini, dia cerita dunia ni berbeza. Gila orang ni. Dia pergi jumpa seorang lagi, dia ceritakan, saya nak serahkan ni, ada sesuatu yang sangat penting yang boleh kita gunakan untuk masyarakat. Sasau dia ni, entah mana sihir mana yang dia bawa ni. Sesatlah orang ni. Itu yang akan berlaku pada beliau, tuan-tuan dan perempuan. Dia nak menyerahkan, tapi dia akan dituduh dengan berbagai-bagai gelaran dan berbagai-bagai fitnah yang akan sampai kepada beliau. Kerana kita berada dalam zaman, dalam situasi penguasaan. Dan apabila kita sebut penguasaan yang ada pada COVID-19, itu adalah nukleus dia. Ini semua ni ada simbolik dia, tuan-tuan dan perempuan. Bila kita dah berada di situ, maka kita dah menjadi koloni di situ, kita dah menjadi sebahagian daripada situ, maka cara kita, budaya kita, pemikiran dan juga apa yang kita lakukan samalah dengan nukleus. Sebab tu bila datangnya Imam Mahdi dengan penyerahan, kita tidak akan faham, kita tidak akan dapat mengerti apa yang dia nak sampaikan ni sebenarnya ni. Lalu kita pandang sinis dengan beliau. Kalau kita kata beliau ni gila, kita katakan beliau ni sasau, kita katakan beliau ni malah lebih teruk daripada itu, sesat, kita katakan. Kerana itu juga yang berlaku kepada semua para nabi dan para rasul. Tidak ada satu nabi dan satu rasul pun yang bebas daripada ditentang oleh kaumnya sendiri. Jadi kalau kita mempunyai pasangan impian untuk bersama dengan Imam Mahdi pada saat ini, maka carilah dengan perbezaan yang ada kepada majoriti, yang difitnah, yang ditentang, yang dituduh dengan berbagai-bagai perkara.
Maka itulah dia. Kerana pada zaman di mana datangnya Imam Mahdi adalah zaman fitnah ke atas diri beliau. Tanpa kita sedar, kita telah melakukan penolakan atas penyerahan yang nak dia lakukan. Ada kita katakan, bila nak sampai Imam Mahdi ni? Bila nak dapat bantuan daripada Imam Mahdi ni? Bilalah datang penyelesaian ni? Tapi tanpa kita sedar, tuan-tuan dan perempuan, kerana kita dikuasai, kuasai lagi, penguasai dengan apa yang COVID-19 ni, yang saya terangkan awal tadi, menyebabkan kita telah menolak Imam Mahdi di saat Imam Mahdi datang kepada kita tanpa kita sedar. Bukan sengaja ya tuan-tuan perempuan, tak sedar. Kerana itulah yang berlaku. Tanpa kita sedar, maka kita telah melakukan perkara yang sebenarnya merugikan. Sangat-sangat merugikan. Mungkin tuan-tuan dan perempuan pernah bertemu dengan Imam Mahdi. Saya pasti. Saya yakin. Kenapa? Balik cerita COVID-19 tadi. Kalau semua manusia di dunia hari ini, buktinya secara fakta, bukan cakap secara kosong, faktanya yang ada pada dunia hari ini semua dah berada dalam suatu status yang sama. Maksudnya semua akan dijangkiti. Berarti semua ada potensi, semua ada peluang untuk jadi sebahagian daripada rumah atau masyarakat COVID-19. Maka jika itu kita ambil perbandingan, dia datang berpasang-pasang, maka saya yakin, saya pasti ada di antara tuan-tuan dan perempuan yang telah bertemu dengan Imam Mahdi tetapi tidak menyedari beliau adalah Imam Mahdi. Kenapa? Kisah COVID-19 tadilah, penguasaan. Dan harus saya jelaskan di sini sekali lagi. Untuk kita mengenal Imam Mahdi, balik lagi cerita yang lama-lama. Saya dah ceritakan video-video yang awal-awal. Bukan dengan pengakuan dia, bukan dengan mimpi-mimpi dia, bukan dengan cita-cita yang gaib, tetapi berbalik kepada realiti. Saya nak sambung lagi cerita tu, dah ada saya ceritakan dalam video-video yang sebelum ni. Tengok video-video sebelum ni. Sifat-sifat Imam Mahdi, bagaimana perjalanan Imam Mahdi, saya dah terangkan. Jadi saya cuma nak memberikan input sedikit supaya boleh rujuk semula kepada video-video yang lepas. Tapi apa yang saya katakan di sini, kita nakkan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Maka Allah menghantar bantuan kepada kita. Tapi saat bantuan itu sampai, Allah serahkan kepada kita, tetapi kita tidak mengambilnya. Maka salah siapa lagi kah yang kita nak tuding? Dengan siapakah lagi yang kita nak katakan perkara-perkara sebegini? Tak ada lagi ya tuan-tuan dan perempuan. Semua balik kepada diri kita. Semua kembali kepada diri kita. Kitalah yang akan menentukan apa yang akan kita lakukan ke depan. Dan saya juga ingin menjelaskan kepada tuan-tuan dan perempuan, bukan niat saya untuk menyalahkan sesiapa pun. Saya bercakap ni dah jenuh dah bercakap dah. Bukan saya bercakap tu maknanya saya bosan bercakap. Tak, saya jenuh bercakap, betulnya saya tak putus-putus bercakap. Tuan-tuan dan perempuan boleh lihat video-video saya, banyak saya bercakap. Bukan semalam dua, bukan 2 hari lepas, 3 hari lepas, lama dah. Tentang perkara ini. Maka Imam Mahdi, submission, penyerahan diri. COVID-19, penguasaan diri. Itulah perbezaan yang sangat besar. Itulah realiti yang harus kita lihat. Maka apa yang berlaku pada saat ini adalah pertentangan di antara hak dengan batil. Di antara mereka yang mahu merujuk kepada Al-Quran
kepada mereka yang mahu mengimani Al-Quran, kepada mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada mereka yang benar-benar beriman kepada hari akhirat, ataupun kepada mereka yang menolak Al-Quran, mereka-mereka yang bersangka-sangka dalam kehidupan, mereka yang hanya melihat Al-Quran itu sebagai satu hiasan, mereka yang mengambil Al-Quran itu sebagai suatu proses menaikkan darjat, atau mereka yang mengambil sebahagian daripada Al-Quran lalu dijual menjadi sebagai sumber kepada pendapatan. Dua kelompok ini sahaja tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada hari ini. Mana satukah pilihan kita? Kalau kita memegang Al-Quran, kalau kita berbalik kepada Al-Quran, maka kita berada di dalam kelompok Imam Mahdi. Tetapi apabila saat kita menidakkan Al-Quran, kita meletakkan yang lain lebih tinggi daripada Al-Quran, maka kita sebenarnya berada di dalam kelompok COVID-19. Kita akan dikuasai. Kita akan meletakkan diri kita sebagai penguasa tanpa kita sedar. Dan kita lupa kepada tanggungjawab kita yang sebenarnya di atas muka bumi, memakmurkan muka bumi. Tetapi saat kita memegang kembali tali Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, yakni kembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan yang lain tuan-tuan dan puan-puan. Kerana junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar daripada kelompok masyarakat dalam saat pengasingan yang saya jelaskan daripada video yang pertama ke Gua Hira, membawa diri jauh daripada masyarakat atas tujuan mendapatkan jawapan. Beliau bingung, beliau tidak mempunyai jawapan kepada apa yang dia lihat di sekelilingnya. Baginda Rasulullah adalah makhluk manusia yang paling mulia, yang dikatakan tidak ada lagi tolok bandingnya. Tetap kerana beliau makhluk, tetap beliau perlukan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah daripada segala kekurangan. Maha suci Allah daripada segala-gala perkara yang cacat celanya. Segala pengetahuan itu datangnya daripada Allah. Segala ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendapat ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah memberikan, menurunkan mukjizatnya yang amat-amat besar, amat agung, yakni Al-Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia turun sebagai cahaya yang menerangi kegelapan. Lampu suluh tuan-tuan dan puan-puan. Kalau cuba tuan-tuan dan puan dalam waktu malam tak ada lampu suluh, tak ada lampu macam ni mentol dan sebagainya, apa jadi kita ni sebenarnya? Maka itulah Al-Quran, cahaya yang menerangi kegelapan. Daripada Al-Quran itu, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencorak dunia, mencorak alam semesta dengan berpandukan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah cerminan kepada Imam Mahdi tuan-tuan dan puan-puan. Maka beliau akan mengembalikan apa yang telah dibawa, yang telah dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman di mana Imam Mahdi bersama-sama dengan kita. Apa dia? Kembalikan diri kita kepada jalan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah jalan tersebut? Jalan yang beliau lalui daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menerima wahyu, sampaikan untuk umat-umatnya, kepada umat manusia. Maka itulah jalan yang harus kita kembalikan kepada diri kita. Tanpa Al-Quran, Nabi tidak punya apa-apa panduan. Nabi, ya Allah, ya Rasulullah,
Apa lagi yang kita nak nafikan? Nabi sendiri membawa, menerima, berikan kepada kita. Takkankah kita tak sayang Nabi, tuan-tuan dan perempuan? Tak cinta Nabi, kita selalu menangis. Ya Allah, Ya Rasulullah, kasih pada cinta Rasulullah. Tapi kita tidak ikut, kita tolak Al-Quran. Kenapa? Okay, inilah balik semula pada topik kita hari ini. Untuk kita memahamkan persoalan COVID-19 dan Imam Mahdi. COVID-19, penguasaan diri, Imam Mahdi, penyerahan diri. Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati, sekali lagi, sama-samalah kita, insaflah kita, kerana malaikat maut sedang menunggu di depan pintu. Bila-bila masa kita akan balik kepada Allah. Apa kata dalam saat yang masih ada sisa-sisa kepada kita ni, inilah saat untuk kita benar-benar tunduk kepada Allah. Benar-benar kita bawa diri kita kepada Allah. Dan kita berazam, insaf, Ya Allah, terimalah. Sesungguhnya kami telah melakukan kesalahan selama ini, Ya Allah. Selama mana kami telah melakukan kekacauan, kekeliruan pada diri kami sendiri, Ya Allah. Kami merugikan diri kami, Ya Allah. Kami telah meletakkan kesukaran kepada diri kami, Ya Allah. Tidak ada yang lain melainkan kami yang melakukannya, Ya Allah. Ampunkanlah kami, Ya Allah. Berikanlah kami peluang untuk sekian kalinya memperbaiki diri kami, Ya Allah. Untuk kembalikan semula keharmonian di atas muka bumi ini. Kerana tidak akan ada perubahan kepada mana-mana makhluk. Tidak akan ada perubahan kepada mana bangsa ataupun manusia. Kecuali bangsa atau manusia itu merubah apa yang ada pada diri dia terlebih dahulu. Yang ini di sini. Itu yang tajuk hari ini, niat dia. Maka Allah akan bantu kita selepas kita ubah apa yang ada di sini. Bagaimana tuan-tuan dan perempuan? Boleh tak? Kalau boleh, saya mengajak tuan-tuan dan perempuan bersama-sama dengan saya, sama-sama kita berjalan menuju ke satu destinasi yang mana sedang menantinya Imam Mahdi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam episod yang seterusnya, episod yang kelima seterusnya. Assalamualaikum.